Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang berusaha Tuan Pengetua SMK Sultan Badrishah, Puan Saniah binti Cik Omar, Penolong Kanan Pentadbiran Puan Suryati binti Muhammad, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Ustaz Abdul Razak bin Hassan, Penolong Kanan Co-Curriculum Encik Zanurin bin Muhammad Safar, semua guru dan yang dikasihi semua pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Badrishah, Kulim, Kedah. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat ilahi kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu sejenak di ruang maya Allah ini, untuk menimba setitik ilmu, berkongsi setitik ilmu, menghirup udara demi mengharapkan rahmat Allah. Sesungguhnya setiap detik sendi kita bergerak, setiap detik nafas yang kita sedut, setiap detik mata kita berkedip, hanya kerana izin Allah, hanya kerana keredaan Allah, hanya kerana rahmat dan kasih sayang Allah. Tabarakallah. Ke arah melahirkan generasi Rabbani bil Quran. Itulah tajuk yang diberikan oleh sahabat saya, Ustazah Faikah. Terima kasih kepada Ustazah Faikah dan pihak sekolah kerana sudi menjemput saya untuk memenuhi slot pada hari ini. Sebelum tu, mari kita lihat apakah definisi Rabbani. Terdapat dalam beberapa riwayat, baik daripada kalangan sahabat ataupun para tabi'in, yang mendefinisikan istilah Rabbani. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. Beliau mendefinisikan Rabbani, iaitu generasi yang memberikan santapan rohani kepada manusia yang lain dengan ilmu dan mendidik mereka atas dasar ilmu. Sementara Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan Rabbaniyun adalah orang yang berilmu dan mengajarkan ilmu. Jadi tajuk kita pada hari ini, bagaimana kita nak lahirkan generasi yang berilmu, yang mengajarkan ilmu, yang selari dengan Al-Quran. Untuk mencapai objektif tajuk kita pada hari ini, saya mencadangkan 7M. M yang pertama, mempelajari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad yassarnal bil Qur'an lizikri fahal min mudakkir. Surah Al-Qamar ayat 17. Demi sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran untuk menjadi peringatan dan pengajaran. Maka adakah sesiapa yang mahu mengambil peringatan dan pelajaran? Tuan-tuan, puan-puan guru dan para pelajar yang dikasihi sekalian, cara nak belajar Al-Quran bagaimana? Macam-macam cara. Adakah ikut cara kita, cara mak kita, cara guru kita, cara orang lain? Ada orang suka belajar melalui YouTube, ada orang suka belajar melalui buku, ada orang belajar dengan televisyen, ada orang belajar dengan kaedah yang paling dia suka, mungkin dengan kawan dia, mungkin dengan mak dia. Tetapi kita lihat apakah cara yang diajarkan oleh Rasulullah. Menurut Rasulullah yang menjadi sunnah
kita mesti belajar Quran, cara bertalaqi, cara berguru. Sebab bila kita bertalaqi dengan guru kita, kita dapat mendengar dan menyebut sifat-sifat huruf, makhraj huruf dengan sempurna. Dan sebab itulah Rasulullah menghantar sahabatnya ke pelosok negeri, ke beberapa tempat semata-mata untuk mengajar Al-Quran. Jadi marilah kita belajar. Belajar anak-anak. Sebab belajar Quran itu wajib. Belajar membaca mengikut hukum tajwid adalah wajib. Membaca Quran mengikut hukum tajwid itu adalah wajib. Belajarlah. Jangan malu untuk belajar. Walaupun usia kita sekarang 13, 14, 15, 16, 19 pun ada. Kalau di rumah kita, mak ayah kita dah ajar kita, dari kita mula boleh bercakap, dah ajar alif bata. Dan kita bila darjah 2, darjah 3, kita dah baca Quran. Sebelum darjah 6, kita dah khatam Quran. Jangan malu kepada kawan-kawan yang darjah 6 dah khatam Quran. Kita 5 belum khatam Quran. Jangan malu anak-anak. Jangan malu. Teruskan belajar. Kepada guru-guru, kalaulah kita dulu lupa, kita dulu lalai, umur kita sekarang 40 mungkin, 50, mungkin ada dah nak pencen. Jangan malu untuk belajar Quran. Biarlah baca dari mula pun tak apa. Kata orang kampung saya, better late than never. Rugi tuan-tuan. Tak apa. Bacalah. Belajarlah. Kita kadang-kadang kita malu. Tapi kita tak malu pada benda lain. Kita takut. Kita berani kepada perkara lain. Kita berani naik motor tayar 1. Kita berani mencuba resepi baru. Kita berani buat perkara-perkara yang dianggap trending konon. Kita berani. Tapi kita takut nak baca Quran. Jangan anak-anak. Biarlah orang lain buat perkara-perkara itu. Tapi kita utamakan Quran. Itulah sebenarnya hidup kita. M yang kedua, membaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Warattilil Qur'ana tartila. Maksudnya, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Surah Al-Muzammil ayat 4. Apa maksud tartil? Tartil ni anak-anak, perlahan-lahan, bersopan, elok-elok, tak kalut, tak laju-laju, tak serabut-serabut. Sebab apa? Al-Quran ini kalam Allah. Bila kita baca ayat suci ni, seolah-olah kita berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Takkan kita nak dialog dengan Allah kalut-kalut. Tidak ada pertandingan siapa habis dulu baca Quran. Tidak ada. Sebab apa? Sebab kita bukan suruh bertanding baca Quran siapa habis dulu. Tetapi kita hendaklah yang Allah suruh, yang Allah suka, kita sentiasa baca Quran. Melazimi baca Quran. Habis Quran, khatam. Habis Quran, khatam. Kalau kita dengar para sahabat, ada khatam sehari 3 kali. Sehari 3 kali. Ada khatam seminggu sekali. Ada khatam sebulan sekali. Kita khatam, na'udzubillah, janganlah sampai 4 tahun sekali. Sebab itulah, lazim bila kita melazimi baca Quran, maknanya kita baca Quran sentiasa, setiap hari. Tidak ada stop, tak ada break. Sampai akhir hayat. Sesungguhnya, baca Quran ni kena tertib sebab apa? Kita baca cakap dengan mak kita pun kita tertib. Baca cakap dengan kawan kita pun kita baik. Tambah-tambah, kalau bercakap dengan awet kita, Allah, ayat punya cantik. Tapi baca Quran, tak mau lagu tu. Kita mau Al-Quran lebih lentik lagi, lebih tertib lagi, lebih baik lagi. Anak-anak, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik ibadah pada umatku adalah membaca Quran. Riwayat daripada Al-Baihaqi. Anak-anak, M yang ketiga, mengajar. Daripada Sayyidina Uthman radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
Orang yang paling baik di antara kamu adalah seseorang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis diriwayatkan daripada Al-Bukhari. Sekarang kita duk fikir, bolehkah saya ni nak mengajar Quran? Sempatkah saya nak mengajar orang lain baca Quran? Layakkah saya nak baca Quran, nak belajar Quran? Dan yang paling susah, layakkah saya nak mengajar orang baca Quran? Anak-anak sekalian, sebenarnya kita jangan fikir terlalu rigid. Kita nak capai apa yang disebut dalam hadis, nak jadi orang yang paling baik, yang terbaik. Bagaimana kita nak mengajar? Siapa yang kita nak ajar? Jika kita boleh membaca Al-Quran dengan tartil, mengikut hukum tajwid, kita boleh ajar rakan sekelas kita. Kita boleh mengajar rakan sebaya kita di kampung. Kita boleh mengajar adik kita di rumah. Boleh mengajar sepupu kita. Jangan takut, jangan malu. Kerana kita kena berani untuk mencapai darjat dalam hadis tadi. Rugi anak-anak. Kita bukan nak kena mengajar banyak-banyak. Tapi kalau kita boleh mengajar banyak-banyak, bagus. Tapi kita kena capai darjat seorang boleh mengajar. Kalau guru kita, ustazah kita minta bantuan, okey, tolong bantu, tengok kawan-kawan kita, bantu bimbing untuk baca Quran, kita kena ambil peluang. Ajarlah walaupun 1 kalimah, 2 kalimah, 10 kalimah, 1 muka surat. Betulkan tajwid dia, betulkan sebutan dia, Masya Allah. Tapi kalau kita mampu lebih dari itu, Alhamdulillah. Para guru sekalian, jangan sedih pula. Kita ni mengajar subjek lain. Subjek matematik, subjek English, subjek geografi. Bila masa pula nak mengajar Al-Quran, sebenarnya subjek yang kita ajar itu kepada murid kita, semuanya untuk melahirkan insan yang berilmu, yang berkemahiran, yang bersahsiah mulia. Itu pun memangnya perintah Allah yang tercatat dalam Al-Quran. Pahalanya tetap sama guru-guru sekalian. Kita tetap mendapat darjat orang yang mengajar. Jangan bimbang guru-guru sekalian. Para guru dan anak-anak yang dirahmati Allah sekalian. M yang keempat, menghafaz. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, bacalah Quran kerana Allah tidak akan menyiksa hati orang yang menghafal Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran adalah hidangan Allah. Siapa yang memasukkannya, dia akan aman. Dan barang siapa yang mencintai Al-Quran, maka dia akan bergembira. Anak-anak sekalian, dalam hadis ni, antara maksudnya, hati penghafal Al-Quran tidak disiksa. Kita akan rasa tenang, rasa aman. Kita tidak rasa kekosongan, tidak rasa berserabut. Nak ambil periksa berserabut, tak makan berserabut, tak ada duit berserabut. Kesian dekat kita. Tapi dalam hadis ni, siapa yang menghafal, hati dia tenang. Kita ni boleh ke hafal? Pandai ke kita? Yang nak kata jadi hafal tu macam mana? Anak-anak, kalau kita tak boleh hafal banyak, hafallah sikit. Jangan tak hafal langsung, agar kalimah Allah ni sentiasa ada dalam hati. Sekarang ni, Masya Allah, di sekolah kita, para pengurusan sekolah, pengetua, penolong kanan, guru-guru, para asatizah, sentiasa ambil berat tentang anak-anak, tentang para guru. Setiap hari baca surah Yasin. Ramai pelajar
dah hafal surah Yasin. Hebat. Dah baca surah Al-Mulk. Pelajar asrama tu mesti baca surah Al-Mulk. Hebat, Masya Allah. Sekarang kita hafal pula surah As-Sajadah untuk kita amalkan. Tabarakallah. Jadi siapa yang belum mula, kena mula. Kita tak boleh hafal yang panjang, kita hafal yang pendek. Contohnya apa? Surah apa yang pendek? Bacalah Qul huwallah. Hafallah dari awal. Qul huwallah. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu bil falaq. Alam nashrah. Tak apa, sikit-sikit. Agar dalam hati kita ada ayat suci Al-Quran, ada kalam Allah. Jangan tak ada langsung dalam hati, dalam minda anak-anak. Dalam satu hadis lain, Rasulullah bersabda daripada Ali bin Abi Talib, barang siapa membaca Al-Quran dan menghafalkannya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam syurga. Dan hebatnya memberikannya hak untuk 10 anggota keluarganya di mana mereka semuanya telah ditetapkan masuk neraka. Alhamdulillah. Ada anggota keluarga kita telah ditetapkan untuk masuk neraka, tetapi bagi orang yang menghafal, Allah memberi kelebihan padanya hak syafaat untuk membebaskan mereka daripada neraka untuk masuk ke dalam syurga. Ini peluang. Kalau kita ada kawan kita, saudara kita, abang kita, ayah kita yang hafal, beri sokongan. Kalau kita tak mampu lepas ni, anak kita, adik kita, beri sokongan untuk menjadi penghafal Al-Quran. Masya Allah. Hebat anak-anak. Hebat tuan-tuan. Anak-anak dan para guru yang dihormati sekalian. M yang kelima, mentadabbur. Apa itu tadabbur? Apa itu tafsir? Kita kadang-kadang kita selalu dengar tafsir Al-Quran. Kadang-kadang kita dengar tadabbur Al-Quran. Baik, tafsir Al-Quran ini sebenarnya merupakan satu cabang ilmu khas untuk mengetahui makna sebenar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Manakala tadabbur merupakan usaha untuk mengetahui makna umum ayat tersebut. Dalam mengamalkan, mentadabbur, mentafsir, banyak syarat-syarat ketat yang perlu dipenuhi untuk mentafsir Al-Quran. Sedangkan tadabbur hanya memerlukan kefahaman umum saja. Anak-anak sekalian, tadabbur wajib ke atas setiap Muslim. Manakala tafsir hanya wajib kepada orang yang mampu dan berkelayakan saja. Tadabbur ini merupakan tujuan penurunan Al-Quran itu sendiri, iaitu untuk kita ambil iktibar daripadanya dan seterusnya mengamalkan. Mengambil iktibar apa yang ada dalam Quran, dari segi cerita fiqahnya, dari segi catatan sirahnya, dari catatan ilmu-ilmu yang lain. Kita kena mengambil iktibar. Apapun, tafsir adalah satu ilmu untuk mengetahui makna ayat-ayat tersebut dan merupakan wasilah untuk mencapai maqasid penurunan Al-Quran itu sendiri. Jadi anak-anak, kita bertadabbur. Ambillah satu ayat, 4 ayat. Tadabbur dengan cikgu, tadabbur dengan mak ayah. Mengambil iktibar, mengambil pengajaran daripada ayat tersebut. Kalau kita tak mampu bertadabbur, kita berkongsi dengan guru kita yang bertadabbur. Bila guru bertadabbur, kita dengar, ambil perhatian. Kita mencari guru untuk bertadabbur. Ambil ilmu. Jangan takut. Jangan malu untuk memulakan langkah bertadabbur. Anak-anak pelajar, guru-guru yang dirahmati Allah sekalian.
M yang keenam, mengamalkan. Saya nak bagi 5 cadangan perkara yang mudah untuk kita amalkan yang terdapat dalam Al-Quran. Yang pertama, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu adalah perkara yang disuruh dalam Al-Quran. One day, one juzuk. Simple, mudah. Pegang yang tu. Yang kedua, bersedekah. Waktu pandemik ni anak-anak, apa yang boleh kita sedekah? Apa yang mampu kita sedekah? Benda yang kecil, yang sesuai dengan kita. Kita ada berapa sen, ada berapa ringgit. Apa benda kecil yang kita boleh sedekah kepada sahabat kita, kepada kawan kita? Hand sanitizer, pelitup separuh muka, mask. Mask, walaupun sekeping, tetap namanya sedekah. Kalau kita mampu yang lebih besar, silakan. Kalau kita mampu yang kecil, silakan. Sebab sedekah ni boleh mendidik hati kita, boleh mendidik jiwa kita. Kebetulan pula dalam bulan mulia ni, Ramadan, Allah gandakan pahala hingga 700, Masya Allah. Yang ketiga, puasa sunat. Ini pun perkara yang mampu kita buat, yang ada dalam Al-Quran. Yang keempat, berdakwah. Satu kewajipan berdakwah anak-anak. Macam mana kita nak berdakwah? Mampu ke kita berdakwah? Siapa yang kita nak berdakwah? Berdakwah dalam media sosial, anak. Senang saja sekarang di hujung jari. Jangan kita bersekongkol dengan golongan penyebar fitnah. Jangan kita bersongkol dengan golongan yang menjatuhkan agama. Segalanya di hujung jari. Kita sebarkan perkara-perkara mulia, perkara-perkara baik, walaupun satu ayat. Mudah sangat. Dan yang kelima, menuntut ilmu. Banyak cara. Sekarang sangat mudah. Tak perlu kayuh basikal jauh-jauh nak pergi madrasah, nak pergi surau. Buka saja di hujung jari. Buka web, blog, online, YouTube, IG. Sejuta ilmu ada. Pilihlah ilmu yang baik, yang selaras dengan Al-Quran. Masya Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin hadirat yang dihormati sekalian. M yang ketujuh, mendaulatkan. Macam mana kita nak daulatkan Al-Quran? Saya nak bagi satu hashtag, Road to Jannah. Sebelum tu kita lihat dulu. Jika satu hari kita ingin membuat satu perjalanan, contohnya dari Kulim kita nak ke Korea. Kita tentu tak sabar nak sampai ke negara Korea, nak lihat keindahan negara Korea. Kalau anak-anak dah sampai Korea pula tak sabar nak jumpa dengan artis kegilaan mereka, K-pop. Nama apa? Kalau Blackpink tu, Park Rus, Lisa Sega, Park Bo-young. Kalau yang lelaki apa? Soo Bin. Saya nak sebut pun tak betul. Bamba. Menjadi kegilaan. Maksudnya kita nak pergi situ, ada target. Nak tengok keindahan, nak jumpa apa yang kita suka, nak makan apa yang kita suka. Bagaimana perjalanan hidup kita pula? Sekarang kita belajar, kita pergi sekolah, kita dah target. Nak apa? Nak kerja. Bila kita dah kerja, apa target kita pula? Kita nak kahwin. Kita dah kerja, kita nak buat apa lagi? Nak beli rumah, nak beli kereta, nak ada harta, nak ada anak. Baik. Sebenarnya perjalanan hidup kita ni ada yang panjang, ada yang sederhana, ada yang pendek. Semua ni Allah tetapkan. Allah sudah pun tetapkan. Dari kita sebelum lahir lagi Allah dah tetapkan. Tapi apakah target terakhir kita dalam perjalanan hidup kita? Jangan ada orang lain yang ada target yang lain. Satu saja target kita. Apa dia? Jannah. Road to Jannah. Syurga Allah. Syurga Allah. Jannah. Semua orang idamkan kedudukan di Jannah. Jadi, jika kita idam, apa usaha kita? Dari sekarang, kita kena buka jalan untuk ke Jannah. Buka jalan. Cari jalan.
Apapun target kita atas dunia, jangan kita sisihkan. Jangan sekali-kali kita lupa. Jangan kita hilang dari radar. Jaminan Allah kepada orang mukmin yang selalu baca Quran, yang bertadabbur, ialah syurga Allah, jannah. Banyak ilmu yang kita dapat dari bertadabbur. Dari bertadabbur, banyak perkara yang kita boleh amalkan. Inilah cara sebenarnya untuk kita mendaulatkan Al-Quran. Jangan kita sia-siakan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditinggalkan kepada kita. Jangan tunggu orang lain buat dulu, kita buat dulu. Kita baca, kita hafal, kita amal. Itulah cara daulatkan Al-Quran. Kita pelihara. Jadi anak-anak, tuan-tuan yang dihormati sekalian, sekian dulu perkongsian untuk kali ini. Saya menegur dan mengingatkan diri saya. Saya mohon maaf jika terkasar bahasa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.